السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 130. Masalah sahabat Nabi kena kelaparan. Malam ni kita sambung tajuk, dia cerita kepada kita sahabat-sahabat Nabi biasa kena lapar. Kita dah baca bulan lepas bagaimana Nabi kena lapar. Kita tengok pula bukan Nabi sahaja, sahabat-sahabat Nabi juga biasa kena ujian kelaparan. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi itu banyak orang yang dapat kelaparan perutnya. Tak berjumpa makan pada masa mereka beserta Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun kena kelaparan berhari-hari, seperti mana datang khabar daripada hadis-hadis Nabi. Nabi pun serupa, lapang ini biasa, sahabat-sahabat Nabi pun biasa dengan lapang ni. Lapang bukan kerana puasa, tapi lapang kerana tak ada benda nak makan. Bahkan Nabi lapang bukan sehari, bahkan berhari-hari. Nabi biasa lapang berhari-hari. Begitu. Maka semua mereka itu dapat lapang di dalam negeri Madinah itu, kerana tidak ada apa sesuatu yang di dalam tangan mau makan dan mau pakai. Kerana yang pertamanya mereka itu baru pindah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan segala harta dan segala rumah tangga mereka di Mekah. Pasal apa yang Nabi ini jadi miskin, susah sangat sampai nak makan pun tak ada? Pasal apa sahabat-sahabat Nabi ini sampai jadi miskin, susah sampai nak makan apa pun tak ada? Pasal apa? Dia kata alasan yang pertama kerana mereka baru hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah tak bawa apa. Bukan sahaja rumah tinggal, bahkan gedung perniagaan tinggal di Mekah. Mereka bawa batang tubuh mereka dengan baju berapa helai aja, ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka bila sampai ke Madinah, tak ada apa. Mereka ni bukan orang yang malas, bukan orang yang segan tak mau kerja, maka kerana tu tak ada apa. Mereka pernah jadi orang kaya, tapi kerana hijrah, mereka jadi miskin. Walaupun begitu, mereka mengambil risiko untuk jadi miskin demi kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, dia kata tidaklah mereka tu kuat beradab dan berpegang atas harta. Bahkan mereka kuat tawakal dan menyempurnakan ibadah dan apa yang disuruh Allah dan Rasulnya. Sebab yang kedua, kerana mereka ni, sahabat-sahabat Nabi ni bukan manusia tamak. Tak tamak. Banyak mana ada, redha dengan pemberian Allah. Kerja, bukan tak kerja, apa yang dapat itu rezeki Allah bagi. Nak tamak, tak ada. Maka dengan kerana itu, hidup mereka tak terlalu mewah. Begitu. Maka tidaklah mereka itu bersungguh hati beradab kepada mengisi perut dan nafsu mereka. Maka dengan kerana menjunjung suruh Allah dan Rasul, maka turun ujian Allah dengan tidak jumpa makan berhari-hari. Bila kuat nak pegang kepada perintah Allah dan Rasul, ujian pun main. Bila ujian main, banyak-banyak ujian, di antaranya ialah ujian lapar. Begitu. Namun tidak jadi liak hati mereka itu pada agama. Walaupun Allah uji mereka dengan kelaparan, kot kata mereka nak tinggal Islam dah sekali-kali. Ini sahabat Nabi. Bahkan makin kuat peluk mereka akan agama dan semakin kukuh. Dan kuat sabar atas apa kesusahan dan kesempitan di dalam Islam itu. Tidak sekali-kali ujian Tuhan itu memberi goncang iman mereka itu. Bahkan kuat juga beribadah pada tiap-tiap waktunya. Dan lapang itu mereka tahan akannya. Tahan. Lagi kena, lagi tahan. Lagi kena, lagi tahan. Demikian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di sini dikeluarkan hadis daripada Imam At-Tirmizi akan hadis sedikit daripada sahabat itu kena lapar.
Maka ditolong oleh Nabi dengan sedikit perkara yang menyenangkan hati mereka itu. Dan redha mereka itu akan tolong Nabi SAW yang sikit itu. Nabi boleh tolong, Nabi tolong. Nabi biasa berhutang untuk nak tolong sahabat dia. Nabi berhutang atas nama Nabi. Maknanya Nabi akan bayar hutang tu. Benda yang Nabi ambil bukan untuk Nabi, tapi untuk sahabat Nabi. Nabi biasa buat sampai macam tu. Maka kata hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu asabahum ju' fa'a'tahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamratan tamrah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya mereka kena kelaparan. Pada satu riwayat di dalam kitab lain, iaitu mereka itu ada 7 orang. Bila dilihat Nabi SAW kelaparan sahabat-sahabat itu, maka diberi akan mereka itu oleh Nabi SAW sebiji korma tiap-tiap seorang. Nabi SAW tengok sahabat lapar. Nabi tak boleh tahan. Apa ada Nabi bagi. Walaupun sebiji korma, Nabi bagi seorang sebiji. Begitu. Dan itulah yang dimakan jadi penahan lapar. Dan dengan berkat pemberian Nabi itu, memada akan mereka itu. Nabi bagi sebiji pun, tapi sebiji berkat cukup untuk mereka. Entah dah yang dikatakan berkat ni banyak. Saya dah terang banyak kali dah. Berkat ni ialah kalau sekiranya kita dapat duit RM200, tapi duit tu duit halal. Dia boleh tahan lama berbanding dengan orang dapat duit RM2,000 tetapi tidak halal. RM200 aja dapat, tapi cukup makan sebulan 1 keluarga. Tak masuk akal, tapi itu yang berlaku. Tapi RM2,000 sebulan dapat, tak berkat, tak cukup RM2,000. Ya kan? Dan benda ni nampak depan mata kita. Kita duk buat contoh selalu orang tua duk kerja kampung, pendapatan 4-500 saja sebulan. Anak duduk di Kuala Lumpur, pendapatan 4-5 ribu sebulan. Anak nak beli kereta, down payment ambil kat apa? Itu menunjukkan berkat dan tidak berkat. Maka dia bagi tahu di sini Nabi bagi sebiji korma dekat sahabat. Sebiji korma dekat sahabat tu Nabi bagi berkat cukup untuk sahabat-sahabat makan, dia tak lapar. Macam mana kita nak hurai tentang benda ni? Kata dia serta kuat sabar atas kelaparan mereka itu. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, sahabat-sahabat Nabi sabar lapar di dalam masa utusan Nabi suruh pergi berperang. Sesungguhnya pada tahun 8 Hijrah, atas qaul yang masyhur dan hadis yang masyhur, telah mengutus Nabi SAW satu tentera kecil, lebih daripada 300 orang. Di dalamnya ada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan telah dijadikan oleh Nabi akan kepala dan pemimpin tentera itu satu orang sahabat besar, nama dia Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah. Masa Nabi hidup lagi, Nabi nak lancarkan satu perang ke atas musuh. Kumpulan ni sikit aja, lebih kurang 300 orang. Dia ada beza. Zaman Nabi, kalau perang besar, dia panggil Ghazwah. Macam perang Badar tu, dia panggil Ghazwatu Badrin, perang Badar. Kalau perang melibatkan bilangan tentera sikit, 300 orang, 200 orang, dia tak panggil Ghazwah, dia panggil Sariyah. Berlaku satu perang kecil. Nabi SAW hantar tentera Islam berjumlah lebih kurang 300 orang, lebih-lebih sikit ada. Dalam kumpulan tu ada Sayyidina Umar Al-Khattab, tapi Nabi lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi pemimpin tentera. Tuan-tuan tengok apa pengajaran yang ada di sebalik cerita ni. Pengajaran dia ialah sahabat Nabi ini dia tak ada apa. Walaupun dia tahu dari segi seniority, dari segi kekananan, Sayyidina Umar hebat. Lepas daripada Nabi, orang sebut siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ini dia panggil min kibari sahabah, daripada sahabat-sahabat besar. Bila nak hantar satu pasukan tentera pergi berperang, Sayyidina Umar ada, patutnya bagi siapa jadi ketua?
Sina Umar lah. Tapi Nabi bagi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi ketua. Sina Umar tak cadang apa sikit pun. Tak ada apa. Boleh terima. Boleh terima. Tak ada masalah. Lantik siapa pun reda pasal itu pilihan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita tak boleh ambil contoh macam ni. Kita duk berasa kita lah patutlah. Satu pergi bagi ke orang lain. Berjalan lah. Dia kecil hati, dia berasa. Lepas tu tak habis lah. Kadang bukan ada apa-apa. Khalifah Yasin saja. Yang pergi kecil hati itu Khalifah Yasin. Bukan Khalifah Amirul Mukminin. Khalifah Yasin. Malah jemaah nak buat baca Yasin. Yang tu saja. Jadi kita ada berasa kita lah. Satu dia pisau mikrofon kat orang lain. Dia jadi duduk pun tak kena. Jadi senyum pun berasa tak kena. Lagu nak bangkit balik. Saatnya orang kata apa. Jadi apa mereka ni tak bagi kat aku. Kita tu bagi tahan mana. Tapi dia berasa tu lain macam. Sayyidina Umar Al-Khattab duk ada dalam pasukan tu. Nabi lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar tak rasa apa. Kau nak kecil hati ke duk berasa seniority duk ada kat aku. Pasal apa tak bagi kat aku. Aku dah lama dah pegang naik presiden. Jangan buat pasal. Boleh jadi masalah benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok macam mana cantiknya sahabat Nabi. Nabi SAW lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baik, dia kata maka itulah masa kena kelaparan. Waktu sahabat-sahabat yang di dalamnya ada Sayyidina Umar, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada orang-orang ni semua. Waktu mereka ni turun pergi perang, Allah uji mereka. Bukan sahaja ujian perang boleh ragut nyawa. Bahkan Allah uji dengan lapar sampai tak ada benda nak makan. Tuan-tuan, bila Nabi wafat, di antara nama-nama yang disebut boleh ganti tempat Nabi ialah nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama dia naik. Di samping nama Sayyidina Abu Bakar, di samping nama Abu Ubaidah Al-Jarrah naik, tuan-tuan. Siapa yang mula-mula sekali bangkit terus bercakap kata aku bagi bai'ah kepada Abu Bakar untuk jadi khalifah. Siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang ramai ni duk tengok Nabi ni jaga. Oh, dia ni pun biasa dilantik jadi ketua. Umar duk ada pun Nabi bagi kat dia. Makna dia ni satu orang yang ada potensi untuk diangkat jadi ketua. Orang duk rasa dia layak, dia rasa dia tak layak. Bila nama dia dicalonkan dan nama Sayyidina Abu Bakar pun disebut, dia mula sekali bangkit. Dia kata aku mencadangkan Sayyidina Abu Bakar dan dia terus bagi bai'ah, bagi taat setia kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan boleh bayang berapa punya cantik hati Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar Al-Khattab duduk dalam satu rumah dengan sahabat-sahabat dia. Satu Umar kata, kalaulah Allah bagi dekat kamu satu masa mustajab doa, kamu nak minta apa? Seorang sahabat jawab, dia kata, ya Amiral Mukminin, kalau Allah bagi dekat aku masa tu, masa mustajab doa, minta apa pun Tuhan bagi, aku nak minta supaya bilik kita duduk penuh dengan intan berlian. Aku nak guna intan berlian tu untuk sabilillah. Tanya seorang lagi, dia kata aku pun kalau Allah bagi masa mustajab doa, aku nak minta dekat Allah supaya bilik ni penuh dengan emas dan perak. Aku nak guna emas dan perak ni untuk sabilillah. Tanya semua jawab lebih kurang sama. Last dia kata, wahai ya Amiral Mukminin, wahai Sayyidina Umar, kalau kamu pula macam mana? Apa Sayyidina Umar kata? Dia kata, aku kalau Allah bagi dekat aku masa mustajab doa, aku minta apa Tuhan nak bagi, aku nak minta supaya dihantar kepada aku orang-orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Salim Maula Abi Huzaifah. Dia sebut nama-nama ni. Tak bagi duit ringgit, tak bagi harta benda pun tak apa. Bagi orang yang boleh bekerja membantu aku untuk angkat Islam, cukup untuk aku. Di antara nama yang Sayyidina Umar sebut ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan, jom tengok. Itu sebab sekali-sekali masjid ke surau ke apakah buat satu forum ke, satu apa ke, tak usah duk ambil tajuk tinggi-tinggi sangat. Gaya. Ambil tajuk simple aja. Buat satu forum, panggil 3 orang ahli panel,
So, satu ahli panel bercakap tentang 2 tokoh aja. 3 ahli panel, 6 tokoh. Kita angkat pada malam itu. Maka panel ni kita bagi homework kat dia. Dia kerja dia nak bercakap tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia buat postmortem daripada kelahiran dia ni sampai wafat dia ni. Apa sumbangan dia ni untuk agama. Bagi cerita ni, biar orang yang dengar ni, dia dengar, dia boleh ambil pengajaran. Dia boleh nampak macam mana dahsyatnya sahabat Nabi berkorban untuk agama. Benda-benda macam ni tuan-tuan, bila kita dengar, dia memberi suntikan semangat dekat kita. Kadang-kadang kita tak tersangka, tak terlintas dalam hati ada orang yang macam ni yang berkorban untuk agama. Yang bila kita dengar cerita-cerita tentang mereka ni, kita banding dengan kita, Allah, kita tak ada apa sumbangan untuk agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka sampai mereka itu punya diujinya mereka itu dengan kelaparan, sampai mereka itu mengenyangkan dengan memakan ikan ambar. Dia kata, ikan ambar ni ikan paus. Allah uji mereka dengan kelaparan sampai tak ada apa nak makan. Lai-lai jumpa ikan paus. Ambar ni ikan paus. Ataupun dia sebut hud. Ha, waw, ta, hud. Ambar sama lah. Maksudnya ikan paus. Ikan besar. Inilah awal kisahnya. Dia kata nak cerita macam mana sahabat Nabi diuji dengan kelaparan ni. Dia kata maulah disebutkan di sini serta dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah cantiknya kitab Baharul Mazi ni. Cantik dia apa? Dia bawa mai cerita, dia bawa mai hadis. Makna kita dengar, kita tahu ni bukan cerita dongeng. Ini hadis Nabi. Apa kata dia? Dia kata an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 300 nahmilu zadana ala riqabina. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia telah memutus Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu tentera kecil. Kepalanya dan pemimpinnya ialah Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan banyak bilangan kami itu, iaitu 300 orang yang menanggung bekalan di atas batang leher kami. Dia kata ceritanya Nabi hantar kami lebih kurang 300 orang untuk pergi perang. Ketua kami ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kami 300 orang ni atas belakang bawa ration, bawa bekalan makanan untuk nak guna masa perang. Maka kata setengah riwayat hadis adalah utusan Nabi sebanyak orang itu ada di dalamnya orang-orang muhajir dan ada orang-orang ansar. Pasukan 300 orang itu campur, ada muhajirin, ada ansar. Diutus Nabi pergi ke kampung orang Juhainah yang tinggal di tepi laut. Kira-kira 5 hari perjalanan daripada Madinah. Tempat hak mereka nak pergi ni lebih kurang 5 hari perjalanan daripada Madinah. Jauh dia macam tu. Dan telah disuruh oleh Nabi SAW akan mereka itu ke situ duduk mengintai kalau ada angkatan makanan dan barang perniagaan orang Quraisy dari Mekah yang lalu di tempat itu. Sekiranya ada mereka itu menempuhi jalan itu, maka hendaklah samun harta mereka itu dan lawan mereka itu semua. Maka pilah orang-orang 300 itu junjung taat seperti mana yang disuruh oleh Nabi SAW, dan diberi oleh Nabi satu oncang besar yang berisi buah kurma. Tugas mereka ialah pergi tunggu di sana. Kalau ada rombongan orang kafir Quraisy lalu, ambush mereka, ambil barang-barang yang ada kat mereka, dan kalau mereka lawan dengan mereka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kafir Quraisy pada masa itu ialah kafir harbi. Kafir yang boleh diperangi. Pasal apa mereka ni masuk dalam kumpulan kafir harbi? Pasal apa? Pasal mereka mempunyai kecenderungan untuk bunuh Nabi. Bukti dia apa? Bukti dia Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Malam Nabi nak hijrah daripada kepung rumah Nabi dengan satu niat nak bunuh Nabi. Kalau ada niat nak bunuh orang Islam pun sudah jadi kafir harbi, ni ke pula niat nak bunuh Nabi. Maka mereka ni confirm menjadi kafir harbi. Maka oleh kerana itu, harta benda mereka boleh dirampas. Tidak berdosa. Di samping mereka ni pergi duk tunggu nak ambush tentera-tentera kafir Quraisy yang lalu ni, Nabi bekalkan kepada mereka tiap-tiap satu orang
oncang besar yang berisi buah korma. Bawa pergi sebagai bekal mereka selama tempoh duduk dalam medan perang. Maka itu akan jadi bekal untuk makan di jalan. Dan orang-orang tentera itu pun ada juga yang membawa bekal itu. Di samping bekal hak Nabi bagi, mereka pun ada bawa bekal mereka sendiri. Maka kata Jabir, fafaniya zaduna hatta an kana yakunu lirrajuli minna kulla yawmin tamrah. Di dalam duk berjalan itu, maka habislah bekal kami. Nak pi 5 hari, masa tu bukan ada. Bawa banyak mana? Bekal nak bawa ni banyak mana? Pi pun dengan kuda, dengan keldai, dengan unta, nak bawa banyak mana? 5 hari perjalanan nak pi tu, bekal hak bawa ni sudah habis. Sehinggalah bahawa ada jadi bagi seorang daripada kami tiap-tiap hari makan sebiji korma. Habis ni sampai kena pekin makan. Kena pekin. Sehari makan sebiji saja. Sehari makan sebiji saja buah korma. Sehari maksudnya daripada pagi sampai malam sebiji korma saja dia boleh makan. Punyanya susah, bekalan makanan sudah habis. Dan apa pun dah tak ada dah, terpaksa kena jimat makan, kena pekin makan ni, sehari sebiji korma aja boleh makan. Maka kata setengah riwayat hadis, bila habis bekalan kami, maka kepala tentera kami yang bernama Abu Ubaidah itu suruh kumpulkan baki buah korma siapa yang ada. Bila dah orang tu dah habis bekal, orang ni dah habis bekal, orang ni dah habis bekal, ketua arahkan supaya siapa yang ada lagi buah mai letak satu tempat semua sekali. Ketua buat satu arahan, siapa yang masih ada bakti lagi buah korma, semua main serah di satu tempat. Maka dikumpulkan semua buah korma itu dan digaulkan semuanya sama-sama dengan buah korma yang diberi oleh Nabi SAW tadi. Ambil buah korma hak mereka punya, mai campur dengan buah korma hak Nabi bagi tadi. Kemudian daripada itu, maka kepala tentera itu pun bagi pada tiap-tiap hari akan sedikit pada seorang akan buah korma itu. Bila himpun satu tempat, lepas tu bagi tiap-tiap seorang ambil seorang sikit. Centralize benda tu, kemudian agihkan balik supaya semua orang boleh dapat makan. Begitu. Sehinggalah jadi pada akhirnya diberi seorang sebiji. Sampai beberapa hari demikian itu. Sampai ada satu peringkat, tinggal buah banyak tu aja. Maka habislah buah korma itu sama sekali. Habislah buah hak campur buih apa bagi, semua pun habis licin, tak ada apa. Dan dapatlah kami semua akan kelaparan sampai setengah makan daun kayu kering yang dikumpulkan daripada pohon-pohon kayu yang menggugurkan daunnya di jalan kami itu. Dah habis dah apa pun tak ada nak makan, kutip daun pokok-pokok kayu hak luruh ni, kutip hak tu nak buat makan pula. Pasal tak ada dah apa pun nak makan. Tuan-tuan, padang pasir nak suap pasir masuk dalam mulut tak pernah sabar sangat. Masa tu daun pokok kayu ni pun kira lebih baik daripada pasir. Kalau cakap-cakap kita kot ni miskin susah ni, ada lagi kampung boleh hidup gagau dalam parit lagi. Ada lagi kampung makan pun sedap kan, renjik toyu apa kicap apa sikit, pediah dengan kampung tu pun boleh hidup lagi. Padang pasir tuan-tuan bukan ada apa, daun-daun pokok kayu hak ada sekepin dua kepin ni kutip ambil simpan. Pasal apa? Hak ni boleh buat makan. Sampai macam tu punya susah. Iaitu direndam di dalam air, dikunyah, dimamah lalu dimakan. Ambil daun tu simpan, ada air sikit, rendang, minum air tu dulu. Air tu bagi rasa, ada rasa daun sikit. Lepas tu tinggal daun tu, pepak daun tu, kunyah-kunyah telan daun tu. Sampai begitu punya susah sahabat Nabi. Sehingga ada setengah daripada tentera itu jadi meleleh di dalam mulutnya sebab memamah daun kayu itu. Sebahagian daripada sahabat Nabi ni sampai mulut pun jadi meleleh habis. Kerana makan daun napa ke jumpa ke jalan ni ambil makan sampai meleleh mulut. Demikian sahabat Nabi dulu sampai macam tu susah. Semacam-macam kerana nak bawa Islam saja. Tentu bayangkan kalau dia pilih untuk tak mau susah macam ni, duduk di Mekah jadi kafir pun tak apalah. Boleh makan sedap, duduk rumah elok. Alangkah baiknya. Tapi mereka tinggal yang tu semua main ikut Nabi bukan dapat kebaikan atas dunia, ikut Nabi dapat susah atas dunia. Sampai pergi jadi makanan tak ada, sampai nak kena makan daun kayu, sampai kena melelah mulut-mulut ni kerana nak ikut Nabi SAW. Tentu boleh bayang macam mana, apa bentuk balasan Tuhan nak bagi ke mereka itu.
Apa balasan Allah nak bagi kepada mereka yang berkorban sampai macam ni dulu? Apa Allah nak bagi kat mereka itu? Bila didengar oleh orang-orang yang jadi murid kepada Jabir mengkhabarkan hadis yang demikian itu. Bila Jabir bin Abdullah cerita benda ni. Dia cerita apa yang jadi kepada sahabat-sahabat Nabi dulu. Bila dia cerita kepada anak murid dia. Maka sudahlah jatuh muskil di hati mereka itu. Anak murid dia dengar-dengar. Dia kata tu guru ni gelembong nampak. Tak percaya. Kalau lah dia tanyalah. Kenapa tak percaya? Tak percaya. Tak percaya ni cerita ni betul kan ni. Depa sahabat-sahabat Nabi dulu ikut Nabi sampai makanan tak ada, sampai kutip daun kayu kok jalan, sampai piduk rendam dalam air, minum air tu dulu, lepas tu daun tu piduk mamah, piduk pepak telan, sampai mulut pun jadi berkudir apa semua ni betul kan. Ni kan hang exaggerate. Ada orang kata exaggerate. Exaggerate ni maksud cerita tu satu cancar aja, tapi cerita jadi satu kawah. Cerita tu sejengkai aja, pi hafang ke orang jadi sampai 2-3 depa. Depa kata tok guru ni, dia ni cerita macam mana? Ni pi cerita lebih-lebih kat kita. Anak murid dia ingat macam tu. Macam mana kita hari ni duk ingat? Kan sebahagian daripada kita duk dengar tadi takkan yang veteran ni. Rupanya bukan kita. Zaman Jabir bin Abdullah, anak murid dia pun dah tak apa percaya dah. Tuan-tuan hari ni tuan-tuan nak cerita dekat anak tuan-tuan, pergi sekolah dulu bawa duit sekepiang. Dia boleh faham cerita kita. Macam itulah cerita dalam agama pun. Bila duk habaq zaman awal-awal Islam dulu, macam ni punya susah. Orang luar, orang hari ni tak tergambar benda ni. Zaman Jabir bin Abdullah, mereka pun muskil di hati mereka ni. Macam mana boleh tahan sebiji tamar satu hari? Mereka pun tak boleh faham macam mana. Tak masuk akal. Sebiji buah kurma nak makan sehari. Maka inilah yang datang hadisnya begini. Dia kata faqila lahu ya Aba Abdillah wa aina kanat taqa'u tamrah min ar-rajul. Maka ditanya anak murid dia kepada Jabir bin Abdillah, ya Aba Abdillah, di mana jadi jatuh sebiji tamar itu daripada seseorang tentera itu? Yang ni apakah rasanya dan adakah ia memberi bekas pada dirinya? Anak murid dia tanya kepada Jabir ni. Mereka kata betul ke Tok Guru? Betul ke? Dia kata mereka hanya bagi sebiji buah kurma untuk makan sehari. Daripada pagi sampai malam sebiji aja buah kurma. Betul ke? Sebiji buah kurma boleh ke nak bagi mereka tahan badan mereka untuk nak berperang? Tanya kepada Jabir. Maka adakah dapat tahan lapang dengan sebiji kurma itu? Seperti mana datang pada satu riwayat, kaifa kuntum tasna'una biha? Qala kunna namussuha kama yamussu as-sabi thumma nashrabu 'alayha al-ma' fatakfina yawmana ila al-layl wa kunna nadribu bi'isiyyina al-khib thumma naballuhu bil ma'i fana'kuluhu. Bagaimana ada sekalian kamu pada perbuatan sebiji kurma itu? Orang tanya kepada Jabir ni, macam mana sebiji kurma nak makan sehari macam mana? Maka jawab Jabir, adalah kami isap akan dia sebagaimana budak-budak isap susu. Pekin, nak abang kata pekin, nak makan ni. Sebiji tuan-tuan, tak ada nak bismillah, lu masuk habis. Kalau kita lah ni, tak ada nak bismillah. Bulan puasa nak main tak hari dah ni. Lah dah Rabiul Awal. Bulan puasa lah 2 bulan lebih, 3 bulan lebih gitu aja. Bulan puasa main. Bulan puasa itu anak kita sekolah rendah kecil-kecil ni puasa sekali. Bila nak buka puasa kita tak kurma dalam pinggan tu kan. Bunyi-bunyi kata bang tu dia pegang cukup masuk dalam mulut lah. Kita kata bismillah dah, baca dah doa buka puasa. Penyeng saja. Tak dah nak bismillah dah, kawan puasa tari lah. Kita pun kata tak apalah baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bagi orang yang terlupa bismillah baca macam tu. Lepas tu baca juga doa Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Ajak dia juga. Tak ada nak bismillah habis dah sebiji. Sahabat Nabi sebiji itu nak kena taruh untuk sehari makan. Macam mana Jabir kata pada masa tu kami, dia kata Jabir ni salah seorang yang terlibat dalam perang tu. Dia kata kami buat lagu mana? Dia kata adalah kami isap akan dia sebagaimana budak-budak isap susu. Kurma sebiji tu ambil tu isap dulu. Sayang nak makan. Takut sekali makan habis. Nak tunggu sampai malam nak makan apa? Isap dulu.
Kemudian kami minum air atasnya. Dah lepas isap-isap tu, pergi rendam pula kurma tu dalam air. Minum air tu dulu bagi rasa air kurma. Macam tu kami buat, dia kata. Maka memada akan kami seharinya sampai malam. Kami buat macam tu, tahan sampai malam. Barulah kami makan bagi habis sebiji kurma. Macam tu sahabat buat. Dan adalah kami memukul dengan tongkat kami akan pohon-pohon kayu di jalan itu. Kerana menggugurkan daunnya. Kami ni dalam duk jalan nak pergi perang tu, jumpa pokok ada daun ni, katuk dengan tongkat duk ada di tangan ni, katuk bagi daun luruh. Kemudian kami basahkan daun itu dengan air. Maka kami makan akan dia sampai jadi kurus badan kami. Tuan-tuan, 5 hari daripada Madinah nak pergi ke tempat Juhainah ni 5 hari perjalanan. 5 hari bukan naik kapal terbang, bukan naik bas ekspres, bukan naik kereta. 5 hari duduk berjalan, naik unta, naik keldai, tengah padang pasir panas terik. Tuan-tuan bayangkan, cukup tak cukup 5 hari nak pergi kurus badan? Kita hari ni sakit 2 hari tak makan pun cengkung badan. 2 hari tak makan. Pipi timbang, hilang 10 kilo. 10 kilo hilang. 2 hari tak makan. Duduk di rumah, cuma tak lalu makan. Ini duduk jalan tengah padang pasir panas terik 5 hari kurus badan mereka ni kerana tak ada makanan ni. Ni yang dia nak cerita. Maka pada riwayat ini dijawab oleh Jabir begini. Dalam riwayat yang kita duk baca ni, faqala laqad wajadna faqdaha hina faqadnaha. Maka jawab Jabir, demi sesungguhnya telah kami dapat bala ataupun ujian sehabis-habis lapang. Dia kata itulah ceritanya. Allah uji kami dengan lapang yang sampai macam tu. Oleh kehabisan buah korma itu pada waktu habisnya daripada kami. Kami kena uji dengan lapang, habis makanan tak ada apa langsung. Begitu. Kata dia, wa atainal bahra fa idza nahnu bihutin qad qadafahul bahru. Dan datang kami akan laut, maka tiba-tiba kami dengan seekor ikan raya, ikan paus. Maka sesungguhnya telah dibantingkan dia oleh laut. Itu dia. 5 hari berjalan baru sampai kampung kami nak pergi. Kampung Juhainah ni duduk tepi laut. Kebetulan dia kata kami sampai aja di kampung tu, kampung yang dekat dengan laut ni. Kebetulan dia kata daripada laut tu terpelantin mai keluar seekor ikan hut, ikan paus. Terpelantin, dibanting oleh laut. Dia kata terpelantin naik atas darat ni. Ikan paus besar seekor, terpelantin mai jatuh depan kami. Maka pada satu riwayat kata dia, maka pergi kami ke tepi laut. Bila dah sampai di sana, pergi ke tepi laut. Tiba-tiba sudahlah laut itu menolakkan satu benda laut yang sangat besar kepada kami. Elok sampai tepi laut, terpelantin mai atas darat. Tengok apa menantang ni besar sampai macam ni. Lalu kami dekati akan dia. Ini dalam riwayat lain. Tiba-tiba kami dapati ia adalah satu ikan raya yang dinamakan orang ikan anbat, ikan paus. Pergi dekat sampai tengok, Allah, ikan apa ni? Dia duduk tengah darat, tengah padang pasir, tengah apa, tak pernah tengok ikan-ikan macam ni. Tengok terpelantin mai atas darat satu ikan besar bukan main. Ni ikan apa ni? Pakat duk heran. Maka telah mati dicampakkan oleh ombak itu, terbanting ke darat. Dia kata terpelantin naik ke darat ni, ikan tu pun dah mati dah. Bila dilihat oleh Abu Ubaidah, kepala tentera kami, lalu berkata Abu Ubaidah, ini bangkai. Dia kata Abu Ubaidah ketua. Bila benda tu terpelantin naik atas darat, semua pakat tengok, tak tahu nak kata apa, ketua kena buat keputusan. Abu Ubaidah Al-Jarrah bila pipi tengok, dia kata nak kata ikan apa ni besar sampai macam ni. Tengok pula dah mati dah, dia terik jatuh satu hukum. Dia kata benda ni bangkai, kita tak boleh makan. Benda ni bangkai, kita tak boleh makan. Maka tidak boleh dimakan akan dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah buat kesimpulan, menatang ni terlampau besar. Kalau terlampau besar ni dah mati sebelum sembelih ke apa ke semua, tak boleh makan. Dia kata dia dah jadi bangkai. Abu Ubaidah kata macam tu. Kemudian berkata pula ia, tiada mengapa kerana kita utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pula kita di dalam mau pi perang sabilillah. Lepas tu dia fikir-fikir pula. Dia kata tak apa pun, dia kata. Pasal apa? Pasal pimai-pimai kita ni utusan Nabi. Nabi yang hantar kita mai perang sini. Dan kita ni pula nak pi perang. Mudah-mudahan dah ikan ni kita boleh makan. Allah ampunlah dosa kita kalau apa-apa pun. Mudah-mudahan kita boleh makan sebab kita nak kena makan untuk hidup. Mudah-mudahan kita boleh makan, dia kata.
Dan sekalian kamu wahai tentera Muhammad telah datang kelaparan yang amat sangat. Dia kata lebih-lebih lagi keadaan kita lah ni dah jadi darurat dah. Tak ada benda dah nak makan. Melainkan ikan besar ni yang ada depan kita. Abu Ubaidah Al-Jarrah kata lagu tu. Maka kira-kira pasti kamu boleh makan bangkai bagi memelihara nyawa. Dia pun buat satu ijtihad. Dia kata dalam keadaan darurat macam ni kita boleh makan bangkai ikan. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, Imam Nawawi pernah keluar satu fatwa. Kan, dia kata boleh makan bangkai orang sekiranya dalam keadaan darurat. Anda pernah dengar cerita berlaku di negeri orang putih dulu ni, yang naik kereta 4 orang, 5 orang naik kereta, tiba-tiba terperangkap dengan ribut salji. Terperangkap, kereta dah dilitupi salji. Nak keluar tak boleh, nak apa tu, trap, duduk terperangkap dalam kereta. Salji kemudiannya jadi air. Nak buka pintu tak boleh, nak buat apa pun tak boleh, mereka duduk ada dalam kereta terperangkap di bawah air ni. Sehari boleh gagah lagi, 2 hari tak boleh tahan dah. Lapang ni tak tahu nak buat apa dah. 3 hari mati tak busuk sebab air. Mati tak busuk. Kawah hidup ni tak boleh nak buat apa dah. Apa lagi nak buat? Nak makan sepan bangku kereta tak pernah sabar kan? Kan? Jadi nak buat macam mana? Dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan macam tu, tengok kawan mati dah. Tengok telinga nampak lagu popok kan? Kalau tak makan pun apa kesudahan? Nak tunggu orang mai cari nak jumpa ni, bila orang nak jumpa kita? Takkan nak tunggu mati seorang. Dalam keadaan macam tu, dia sudah panggil darurat. Boleh makan. Tengok mata kawan nak mati tu macam mata kucing aja, nampak. Macam buah mata kucing. Dia tengok telinga nampak macam popok. Dia tengok dia dah jadi lain macam. Kan? Dalam keadaan macam tu, saja-saja bila tengok telinga kawan terlihat tak boleh. Dalam keadaan darurat tu, dia kata. Pasal apa? Pasal Islam dia ada beberapa benda yang kita nak jaga. Yang pertama, hifzuddin, nak jaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, nak memelihara nyawa. Ini keutamaan-keutamaan yang disusun oleh agama. Baik. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah bila dia tengok macam ni, dia kata kita pun Nabi yang suruh kita main ni, dan kita pun nak pergi perang sabilillah, mudah-mudahanlah makan bangkai ikan ni tak jadi salah. Dia kata. Maka makanlah oleh sekalian kamu akan dia. Maka dia sebagai ketua, dia buat keputusan. Dia kata kita makanlah ikan. Sambung hadis tu. Dia kata fa'akalna minhu samaniyata asyara yauman ma ahbabna. Tu dia. Maka kami makan daripadanya 18 hari akan barang yang kami suka memakannya akan dia. Dah kata boleh makan, kami pun kebetulan duduk dalam keadaan lapang, daun-daun pokok kayu pun makan sampai meleleh mulut dah. Buah kurma itu pun duduk isak sayang nak makan sampai dah habis hujung malam baru makan kurma tu dan sebagainya. Lapang ni bukan sehari, dah 5 hari dah duduk sakit perut lapang ni. Bila Abu Ubaidah Al-Jarrah ketua, dia kata makan, dia pakai serbu pergi ambil. Dia kata makan 18 hari baru habis ikan perut. Dia kata makan ni, dia kata selama 18 hari dah makan pula, suka memakannya akan dia, sedap pula dia kata ikan. Itu ceritanya. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis sahih. Dia kata, ini hadis sahih. Dan pada satu riwayat lagi kata dia, maka tinggallah kami 300 orang itu memakannya sehingga gemuk kami dan jadi gagah. 18 hari makan sedap balik ni. Makan badan naik balik. Hak tadi kurus tadi ni badan pakat naik balik. Dan hilang letih dan lemah kami. Dia jadi kuat balik lepas dia dah makan. Begitu. Dan demi sesungguhnya kami cebok daripada lekuk 2 mata ikan itu dengan pencebok akan minyaknya. Yang kata ikan poh zaman tu biji mata ikan tu saja ambil bawa keluar, lekuk bekas biji mata dia tu, dia duk takung satu minyak ikan duk takung dah tu. Kami boleh pergi cebok pula ambil minyak ikan tu pula untuk guna. Begitu. Dan kami sekerat dagingnya sebesar seekor lembu. Ikan poh tu kerat tu sekerat sepotong tu besar seekor lembu. Potong ikan poh ni, dia kata. Dan demi sesungguhnya dimasukkan oleh kepala tentera kami duduk di dalam lubang mata ikan itu kira-kira 13 orang. Ikan pauh ni punya besar.
bekas biji mata dia tadi boleh duk cedok minyak tu, boleh masuk biar apa? 13 orang boleh masuk duk dalam tu. Tuan nak heran apa? Baru ni Guinness Book Record apa? Malaysia Guinness Book Record ke apa? Berapa belah orang atau pergi duk celah masuk dalam kancil. Dalam kereta kancil. Masuk pergi masa hak duduk, cara duduk hak selinap, masuk duduk di tempat kaki pun duduk, lepas tu hak lagu terbang pergi macam Superman pun ada. Tengok peluang ni nampak macam anak 9 karet. Nampak biji mata duduk tempek muka di cermin. Apa lagi duk buat kerja sampai macam ni. Itu kita nak heran apa? 13 orang sahabat Nabi pergi masuk duduk dalam lubang mata ikan poh ni, pergi duduk heran apa? Bukan teruk macam hadus selinap masuk dalam kancil tu teruk lagi. Ni 13 orang boleh masuk duduk dalam lekuk biji mata ikan poh tu. Nak abangnya apa? Besar ikan poh tu. Dia nak abang yang tu. Begitu. Dia kata maka dengan senang-senang saja kami duduklah. Senang-senang hak tadi 9 karet. Yang ni dia kata biji mata ikan poh tu 13 orang masuk duduk senang-senang. Duduk relax-relax. Tak gaduh besar-besar. Besar mata ikan poh ni. Kalau mata dia besar tu, badan dia lagi besar. Maka tak heranlah dia potong. Sepotong-sepotong besar sekong lembu. Begitu. Maka tak heranlah 18 hari makan. Baru habis. Begitu. Maka diambil oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah satu daripada tulang rusuk ikan itu, lalu ditegakkannya. Abu Ubaidah ni sebagai ketua ni, dia kerat satu tulang rusuk ikan poh ni, dia ambil pacak naik tegak macam tiang macam tu. Kemudian dijalankannya sebesar-besar unta serta kami di atasnya. Lebih tinggi ujung tulang rusuk ikan itu daripada perdirian unta dan kami di atasnya itu. Ambil tulang tu bagi berdiri macam tu. Kemudian ambil unta main tekok, naik duduk pula atas unta tu. Tulang tu tinggi lagi daripada orang haduk atas unta tu. Tulang tu tinggi lagi. Nak abang apa? Nak abang kata besar ikan poh tu. Bandingan-bandingan yang dia buat dalam hadis ni nak menceritakan besar ikan tu. Dan mengambil bekai pulang kami daripada dagingnya itu. Dia kerana tak pernah tengok ikan poh besar macam ni. Ini pertama kali ada kawan potong-potong bungkus-bungkus bawa balik. Bawa balik ke Madinah. Nak tunjuk dekat keluarga. No. Kata dia ada makan satu ikan. Besar ni tak tahu nak abang. Ni dia ikan. Nak bawa balik tunjuk dekat orang di sana. Apabila sampai kami ke Madinah, maka datang kami kepada Nabi SAW. Maka kami ceritakan hal kami yang telah jadi di jalan itu. Sampailah dapat makan ikan itu. Bila balik pergi, cerita dekat Nabi. Cerita ya Rasulullah, kami ni ceritanya susah. Bekalan makanan habis. Korma hak kamu bagi pun akhirnya habis juga. Sampai kutip daun-daun kering, kutip makan. Sampai ada orang yang mulut jadi luka habis kerana makan daun kering dan sebagainya. Kami sampai di kampung Juhainah tu. Kebetulan terpelantin mai daripada laut satu ikan. Besar ni sampai tak tahu nak abang. Ceritalah semua hak kita baca tadi. Cerita dekat Nabi. Nabi pun duduk dengar. Maka ia pun bersabda, Nabi bila habis dari yang cerita daripada awal sampai habis, Nabi kata, ialah rezeki yang telah dikeluarkan dia oleh Allah bagi sekalian kamu. Nabi kata, itulah rezeki yang Tuhan bagi. Hampa lapang dan hampa dalam perjalanan nak pergi perang sabilillah, Allah tolong hampa. Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Duduk tak gaduh cari bot, tak gaduh tarik buka tunda, tak gaduh dia sendiri lompat mai serah diri dekat hampa. Ni rezeki Allah bagi dekat hampa. Maka adalah kamu bawa dagingnya sama-sama kamu. Nabi tanya pula, adakah hampa bawa balik sikit? Nabi tanya. Nabi kata, maka adakah kamu bawa dagingnya sama-sama kamu? Nabi kata, adakah siapa-siapa bawa balik sikit daging ikan anbar, ikan poh kata ni? Maka berilah aku mau rasa makannya. Nabi kata kalau ada siapa buat balik, bagilah aku cerai sikit. Kan, dengar apa cerita ni sedap sangat. Ada siapa-siapa buat balik, maka dibawakan orang kepada Nabi, maka lalu dimakannya, yakni dimakan oleh Nabi SAW. Orang pun buat main, ni dia lah ada kata orang buat balik, Nabi pun masak-masak makan. Sedap sungguh pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia cerita susahnya sahabat-sahabat Nabi. Kan? Kan nak kata apa? Kita lah susah ke tak? Tanya. Kan? Ramai orang hari ni duk cakap ni, duk cerita susah lah. Saya ni susah lah. Allah uji saya macam ni. Kan? Tak. Kita senang. Kita tak kaya raya. Tapi kita senang sebenarnya. Banding dengan siapa? Banding dengan Nabi sendiri dan sahabat-sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lagi susah.
Tajuk berikut dia kata bab ma jaa fil faqri admanu lil ibadah. Yang ni saya tak baca, saya nak baca hadis saja. Hadis saja. Bab ma jaa fil faqri admanu lil ibadah. Pasal hadis ni saya dah baca beberapa kali. Jadi kita go through sekali saja. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan masa fakir miskin itu lebih diakui bagi membuat ibadah. Nabi kata miskin tu sebenarnya lebih lagi memberi ruang untuk kita beribadah. Walaupun kita tu ingat aku ni susah, tak ada nak buat ibadah, dah. Nabi kata kalau kaya, hampa tak ada nak buat ibadah. Miskin ni hampa dah buat ibadah. Nabi kata begitu. Baik, kita tengok hadis dia. Dia kata an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah yaqul inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم تفرغوا للعبادة والنكف المؤونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتم اليوم خير منكم يومئذ أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. Kita tengok makna dia. Hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata dia waktu tu kami duduk-duduk sama dengan Nabi SAW di dalam masjid. Sayyidina Ali kata hari itu kami duduk-duduk dengan Nabi dalam masjid. Iz tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdah lahu marfu'atun bi farwi. Tengah kami duduk-duduk dengan Nabi, tengok-tengok di pintu tu masuk mai satu orang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab masuk, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat, Mus'ab masuk di pintu. Mus'ab masuk tu pada masa tu atas bau dia ada burdah, ada kain selendang. Yang kain selendang itu lahu marqu'atun bi farwin, cari bertampung dengan kulit. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, tengah duduk tengok di pintu masuk satu orang yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab masuk, atas bau dia ada kain selendang. Kain selendang tu pun koyak rabak, cari tampung, cari itu dengan kulit binatang. Itu keadaan Mus'ab. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi. Dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan Mus'ab macam tu, baka, Nabi menangis. Nabi ni dia tengok Mus'ab masuk dalam keadaan baju nampak lusuh, nampak macam orang susah, cara kulit kambing. Nabi bila tengok macam tu, baka, Nabi terkeluar air mata. Tak boleh tahan. Tengok keadaan tu Nabi menangis. Lillazi kana fihi minan ni'mah wallazi huwa al-yawma fi. Kerana Nabi kenangkan Mus'ab masa duduk di Mekah dulu, dia satu orang yang dilimpahi nikmat. Mus'ab bin Umair ni anak tunggal, mak pak orang kaya di Mekah. Dia masuk Islam, dia ikut Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Kerana dia masuk Islam, mak pak dia halau dia. Kalau dia tak masuk Islam, dia adalah satu-satunya orang yang akan mewarisi kekayaan mak bapak dia yang melimpah ruah. Dia tolak kekayaan tu kerana nak ikut Nabi. Dah mai di Madinah, tengok-tengok punya miskin pakai baju macam tu dengan koyak tampung kulit. Nabi tengok tu, Nabi teringat. Kalaulah dia tak ikut Nabi pindah mai ke Madinah ni, tentulah dia senanglah ni. Dia tinggal kesenangan kerana Islam. Nabi menangis. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah?" Nabi bila tengok macam tu, Nabi tanya sahabat ada depan ni. Nabi kata agak-agak hampalah. Kalaulah sekiranya satu masa esok Allah bagi dekat hampa kesenangan. Senang hampa ni sampai ke peringkat pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain.
Nabi tanya sahabat hadut depan ni, kalaulah isu Allah bagi hampa senang kaya raya, punya kayanya hampa ni sehari tak tahu berapa lai baju pakai. Pagi baju lain, petang baju lain, sat lagi malam baju lain, sat lagi nak tidur baju lain. Sehari duk ada 4-5 lai baju. Kalaulah Allah bagi hampa senang macam tu. Wa wudi'at baina yadayhi saffah wa rufi'at ukhra. Kalaulah isu Allah bagi hampa senang sampai ke peringkat wa mai makanan depan hampa. Makan. Angkat hidangan tu mai hidangan lain pula. Makan. Angkat hidangan tu mai hidangan lain pula. Punya senangnya hampa sekali duduk nak makan berapa kali hidang orang mai. Ada tak tuan-tuan kita melalui keadaan ni? Kita pergi rumah kawan kita, rumah adik-beradik kita sampai mula buat peluang Nescafe dulu. Minum Nescafe dengan biskut dengan apa lebih kurang dulu. Habis kena Nescafe biskut, panggil pergi dapur makan nasi pula dah. Makan nasi dengan lauk ayam, dengan lauk apa semua macam-macam hidang. Habis kita pun tak tahu nak makan hak mana satu. Banyak makanan. Habis makan nasi apa semua, habis selesai. Angkat wak mai buah-buah pula. Lagu makan buah apple pula. Sat lagi lagu makan buah orange pula. Sat lagi buah temikai buat mai pula. Habis buah angkat ya. Aiskrim pula. Last kali. Aiskrim pula buat mai. Makan aiskrim pula habis. Allah, kita kata apalah tak larat makan. Makan ni memang buat duk tunggu hampa mai. Makan aiskrim pula. Habis duduk tak mau dah. Jom bangkit daripada meja dapur pergi duduk di kursi depan pula. Duduk KO pula mai pula. Pernah tak pernah tuan-tuan kita melalui keadaan tu? Ini yang Nabi kata kat sahabat dia. Kalaulah hampa itu ditakdirkan hidup zaman macam tu. Makanan ni satu duk main dengan nama yang macam-macam. Hak ni lagu dia panggil appetizer. Dia panggil nak buka selera. Lepas appetizer, yang tu bulldozer betul. Makan betul. Lepas bulldozer betul, dia buat main lagu apakah dessert lah. Apa nama macam-macam pula duk panggil lah. Kalau hampa tu zaman tu, Nabi kata. Wasatartum buyutakum kama tustarul Kaabah. Rumah hampa pula ni punya hebat rumah. Seperti mana dikelumbungi dengan kelambu Kaabah. Nabi kata. Rumah hebat. Dengan macam-macam tiap-tiap satu tempat tingkap pun pilih hak jenis apa punya. Sat lagi tiang pun pilih hak jenis apa punya. Sat lagi laman lagu rumput pun mau ada nama rumput kapek, rumput apa pula. Sat lagi rumah hampa ni seolah-olah macam ditutupi dengan kelambu Kaabah. Tuan-tuan tahu kelambu Kaabah berapa harga dia? Kelambu Kaabah tu hak kita duk tengok duk bungkus Kaabah tu, berapa harga dia selai? Berapa juta? 18 juta. Duit rial, lebih kurang ringgit lah. 18 juta ringgit tu kelambu Kaabah. Itu nak heran. Buat-buat tu sambil tawaf, sambil buat teguduk lompat-lompat nak rabut ambil. 18 juta ringgit. 18 juta rial. Harga satu kelambu Kaabah. Semua tenun pakai tangan dia. Tak pakai factory. Handmade. Dengan kualiti benang emas dia dengan apa? Makna kata, Nabi buat kiasan. Nabi kata kalau rumah hampa itu seumpama diselubungi kelambu Kaabah. Maksudnya setiap bahagian rumah kita tu barang mahal. Kalaulah hampa ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala hidup dalam keadaan macam tu, agak-agak macam mana hampa punya ibadat masa tu? Nabi tanya sahabat dia. Qalu, jawab sahabat, ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairun minnal yawm. Natafarrahu lil ibadah wa nukfal ma'unah. Jawab sahabat-sahabat ni, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah Allah bagi kami macam yang kamu kata tadi, sehari tak tahu berapa lai kain nak pakai, berapa lai baju nak tukar. Lebih kerap tukang baju daripada hadap nyanyi gambar Hindustan. Yang tu pun tukang baju tak menang. Kita tukang lagi kasar daripada penyanyi Hindustan ni. Punya duk salin baju ni. Baju tidur, cara baju tidur. Bangkit pagi lagu nak semayang, nak pergi masjid semayang, cara baju semayang. Balik lagi baju nak pergi kerja, pakai baju nak pergi kerja pun, necktie apa semua pula pergi kerja. Balik petang lagu baju nak pergi duk potong-potong rumput depan rumah pula kan. Habis tu tak pergi baju nak main masjid, balik pula nak main semayang maghrib, semayang isyak. Balik lagi baju tidur pula, berapa baju sehari kita pakai. Nabi kata, kalaulah sekiranya hampa dapat keadaan macam tu, macam mana? Sahabat kata, kalau kami jadi macam tu, natafarrahu lil ibadah, sudah tentulah kami ada banyak masa lapang untuk beribadah. Sahabat kata.
Pasal apa? Wa nukfal maunah. Pasal kami dah kaya, kami dah senang, dah cukup dah keperluan kami untuk hidup, dah cukup dah. Duit tu ada dalam bank 1 juta. Duit tu ada di tabung haji 3 juta dah. Nak buat apa lagi? Tuan-tuan, 1 juta ambil buah dalam tabung haji. Dengan dividen dia duk bagi apa semua begitu begini. Sebulan agak-agak berapa kita dapat? Buta saja. 1 juta buah dalam tabung haji. Buah 1 juta ringgit. Sebulan dapat berapa? Kalau lagu dividen zaman ekonomi baik dulu, sebulan ada lebih kurang 8,000 ringgit. Dividen saja. Kalau lagu ekonomi tak apa cantik lah ni, sebulan 45,000 ada. 45,000 sebulan tak gaduh buat apa. Duit tu pun tak usik, 1 juta duit pokok, 45,000 ni duit dividen. Duk makan yang tu saja. Allah, minta jadi tok siap masjid pun tak apa. Tak gaduh buat kerja apa dah. Duit tu ada dah. Tiap-tiap bulan duit tu ada dah. Duit daripada hak kita simpan tu, duit tu pun duk makan tak habis. Duit pokok tak usik langsung. Sahabat ingat macam tu. Sahabat kata kalau kami dah kaya macam tu, tak kalau nak buat kerja apa, sudah tentu masa untuk ibadah saja. Sahabat kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab, Nabi kata la antumul yaum khairun minkum yauma idzin. Nabi kata tak betul lagu hampa kata. Nabi kata keadaan hampa hari ni lebih baik daripada hampa jadi macam aku sebut tadi. Nabi kata. Nabi kata bohong aja. Kalau kaya, hampa kena tinggal agama. Yang tu aja. Lagu kita lah ni dan main mengaji. Lagu kita lah ni. Boleh pergi kerja balik pukul 3, pukul 4 balik dan rehat dah, mandi mandak, main masjid mengaji. Mengaji pun tak ada apa, cuma marah sikit bila ustaz main lambat tadi aja. Yang lain tak ada apa. Boleh duduk, boleh apa. Bila kuliah dah berjalan, kira okey balik. Tak marah apa dah. Kan? Dah okey balik. Mula si marah sikit. Kan? Ni dah okey balik. Habis pukul 9.30 habis sembahyang isyak apa semua. Boleh beli apa kebab-kebab apa sikit tak lagi balik rumah. Boleh sambil duduk tengok apa sikit dalam televisyen sambil makan kebab sikit. Satu sembahyang witir pun tidur. Cantik hidup kita lah ni cantik lah. Tuan-tuan boleh bayangkan, kata dah minggu depan kita pergi jadi kontraktor apakah. Kata dah minggu depan. Tak macam mana silap hari bulan, dia jadi lagu ikan paus di sebelah ni keluar daripada laut. Dia main rezeki macam tu. Lagu mana hidup kita? Adakah nak jadi macam ni juga? Dia dah jadi lain. Jadual hidup kita pun dah bertukar, dah berubah, kita dah jadi lain dah. Tak dan, semua tak dan. Nak main masjid tak dan. Pasal apa? Dah dekat nak maghrib, kawan telefon ni, mai tengok saat ni apa kita punya projek saat ni apa. Okey, aku pilih ni. Salin pakai baju lain pula, keluar pergi tengok. Tak ada nak mengaji dah, miss dah. Pergi tengok pula dengan torchlight panjang duk suluh. Tahu ni projek mana, lautan rimba mana, pergi duk suluh itu lagu ni. Balik main letih tahajud pun tak ada, witir tak ada, apa pun tak ada, letih. Tak cakap bab mohon hari. Tak cakap bab mohon lagi jadi kontraktor, janji kata sebulan boleh siap, tarik sampai 5 bulan tak siap. Buat masjid pula lagi. Jadi kontraktor tangkap projek buat masjid. Buat masjid kita janji sebulan siap, 1 6 bulan tak siap. Macam mana? Susah orang nak semayang. Kawan pergi dengan kereta pergi semayang masjid, pergi nak mengaji di masjid, balik tayar kempes, tengok kena paku. Punca dia. Kalau projek sebulan siap tak apa, 6 bulan tak siap lagi. Ni apa cerita ni? Janji yang sebulan macam mana? Nampak? Tanu tolak sikit, tani tolak sikit, tanu tolak sikit, tani tolak sikit, kempeh kita. Nabi SAW kata macam ni. Nabi kata lagu lah ni cantik lah. Nabi kata. Kalau hang cita-cita nak pergi lebih lagi, satu benda hang kena korbankan. Dan sangat malang kalau yang nak dikorbankan itu agama. Sangat malang. Dengan keluarga pun kena korban dah. Kalau dulu ada masa lebih dengan keluarga, dah masa dah tinggal sikit. Pasal apa? Pasal kita dah kalut dengan benda ni. Maka Nabi SAW beritahu dekat sahabat, la antumul yaum khairun minkum yauma idzin. Nabi kata dah, hampa lagu la ni lebih baik banyak kali daripada kalau hampa jadi kaya macam yang aku sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu hadisnya. Jadi kita tak payah baca syarah dia panjang-panjang. Kalau baca pun dia nak cerita yang tu. Nah, kita ambil iktibar. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, Islam ni dia nak suruh kita syukur dengan apa ada. Rezeki mai depan tak apa. Kalau sampai nak gadai agama kerana nak pergi cari lebih tak payah. Dah mai depan, ambil.
Sampai nak kena bohong orang, sampai nak kena tipu orang, sampai nak kena, tak payah. Setakat mana ada, alhamdulillah. Islam suruh kita berusaha, tapi Islam tak mau kalau kita usaha sampai gadai agama. Islam tak mau. Selagi mana kita rasa kita ambil benda tu, kita usaha untuk dapat benda tu tidak menggadai agama, tak apa. Tapi kalau kerana nak ambil benda tu sampai nak kena gadai agama, tak payah ambil pun tak apa. Agama lebih kita sayang daripada benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dekat kita, bagi akibat daripada apa yang kita baca tadi. Lepas ni kita akan masuk tajuk, dia kata bab ma jaa fi 'aish Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Datang pada menyatakan hadis yang menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kita akan tengok tajuk ni, dia akan cerita satu cerita yang agak menarik ke kita. Cerita bagaimana susahnya sebahagian sahabat. Di antara sahabat yang susah itu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Macam mana punya susahnya Abu Hurairah. Kita duk baca banyak hadis an Abi Hurairah, kita duk baca hadis. Kita tak tahu macam mana susahnya Abu Hurairah tu. InsyaAllah kita akan baca pada tajuk yang akan datang. Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما